Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Yang berusaha Puan Hajah Zubidah binti Mak Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Aminun Baki Kuala Lumpur. Puan Hajah Jamilah binti Harun, Penuang Kanan Takbir dan Kurikulum. Puan Hajah Syarin binti Abdul Hanum, Penuang Kanan Hal Ehwal Murid. Penuang Kanan Co-Kurikulum Puan Asmah binti Johan. Guru-guru kanan bidang, guru-guru, ibu bapa serta para pelajar SAB yang dikasihi sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Tuhan kerana dengan limpah kasih-Nya dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk majlis pelancaran Mayor Vision SPM bagi tahun 2021. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, majlis ini telah dirancang dan dijalankan oleh pihak sekolah untuk penetapan hala tuju calon-calon SPM bagi tahun 2021. Untuk tidak melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Puan Hajah Zubidah binti Mak Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Aminun Baki untuk menyampaikan ucapan perasmian serta kata-kata semangat untuk calon-calon SPM SAB bagi tahun 2021. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha, barisan penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru, anak-anak batch mayor dan juga ibu bapa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, dalam negara kita masih lagi dibelenggu dengan pandemik COVID. Kita masih diberi peluang oleh pihak kerajaan untuk meneruskan sesi persekolahan secara bersemuka setelah kita sekian lama duduk di rumah dan melaksanakan PDPR yang sebenarnya sangat mencabar untuk anak-anak dan juga mencabar untuk guru-guru. Peluang ini sebenarnya saya ambil untuk kita meneruskan perjuangan kita lebih-lebih lagi untuk anak-anak batch mayor yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada hujung tahun ini. Program Mayor Vision ini merupakan program pertama untuk anak-anak tingkatan 5 selepas sesi bersemuka ini, dan saya merasakan program ini penting kerana ia merupakan satu program motivasi untuk anak-anak mayor supaya mereka ada vision ataupun hala tuju apa yang mereka nak capai dalam peperiksaan SPM nanti. Dengan adanya vision dan hala tuju ini, kita mengharapkan anak-anak batch mayor akan berusaha dengan gigih, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dihasratkan. Dan kita nak anak-anak mayor ini berjanji pada diri mereka dan berjanji dengan ibu bapa bahawa mereka mampu untuk mencapai apa yang ingin dihasratkan dan sekaligus mampu untuk menggembirakan hati ibu bapa masing-masing. Jadi untuk itu pada tahun ini saya telah memperkenalkan satu kad, instrumen berbentuk kad yang kita panggil sebagai kad skor A+. Kad ni merupakan satu dokumentasi ataupun sumber rujukan untuk anak-anak, guru-guru dan juga ibu bapa. Dan ini merupakan head count untuk kita melihat perkembangan anak-anak batch mayor ini mulai hari ini sehinggalah mereka menduduki peperiksaan pada hujung tahun ini. Di dalam kad ini nanti akan tercatat setiap pelajar akan dapat satu kad, ada nama masing-masing dan akan tercatat subjek yang akan diambil dalam peperiksaan SPM, berapa subjek, 9 ke 8 ataupun 10. Okey, kemudian
akan dinyatakan TOV ataupun target target of value, ya. So target of value ni berdasarkan kepada pencapaian anak-anak pada peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 4 tahun 2020. Ya, kita tak dapat ambil TOV untuk peperiksaan akhir tahun sebab pandemik COVID dan tidak ada sesi persekolahan bersemuka, dan kita pun tidak melaksanakan peperiksaan akhir tahun lepas, ya. So daripada situ nanti, ya, ada TOV berdasarkan kepada peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 4 2020 dinyatakan dalam ni berapa grade-nya, ya. Kemudian di setiap mata pelajaran akan dinyatakan apa ETR, ya. ETR ialah expected target result, ya. Apa yang ingin dicapai di dalam peperiksaan. Contohnya untuk bahasa Melayu, nak capai apa? A plus, A. Okey, bahasa Inggeris nak capai apa? A plus atau A. Kemudian subjek matematik nak capai apa? A plus atau A. Ataupun secara ringkasnya semua subjek ni kita nak sasarkan dapat A plus, ya. Tapi bukannya sewenang-wenangnya pelajar meletakkan ETR masing-masing, ya, berdasarkan subjek. Ya, penetapan ETR ini adalah hasil daripada perbincangan antara pelajar dan juga guru mata pelajaran masing-masing, ya. Jadi guru akan melihat potensi pelajar-pelajar ini, ya, berdasarkan kepada TOV. Ya, kemudian sepanjang tahun ini nanti kita akan melihat perkembangan anak-anak, ya, melalui OTI. Kita akan catatkan nanti OTI 2 dan juga OTI 1 atau dalam penuhnya operational targeted increment. Ya. Jadi OTI 2 ni berdasarkan kepada sasaran peperiksaan pertengahan tahun, dan juga OTI 3 berdasarkan sasaran peperiksaan percubaan. Jadi nanti bermaksud setiap peperiksaan ada sasaran. So bila peperiksaan sebenar, markah sebenar akan dicatat adakah sasaran itu mampu dicapai ataupun tidak, ya. Jadi kesemua maklumat ini nanti akan dicatat di dalam graf, dalam kad skor A plus ini, ya. Kita ada satu graf rumusan secara keseluruhan untuk melihat perkembangan pencapaian anak-anak. Adakah mereka mampu untuk mencapai sasaran atau ETR yang ditetapkan ataupun masih belum mampu. So dekat sini ni nantilah, ya, guru-guru akan memantau. Ya, kita akan adakan sesi perjumpaan bersama dengan mentor anak-anak dan akan melihat setakat mana pencapaian mereka. Adakah ada berlaku peningkatan ataupun akan berlaku penurunan ataupun turun naik, ya. Jadi tengok pada graf masing-masing, ya. Jadi di dalam kad ni juga untuk setiap subjek, ya, berapa subjek yang anak-anak ambil. So setiap subjek tu ada head count masing-masing, ya. Kita akan lihat, ya, untuk setiap subjek tu bagaimana grafnya sehinggalah ke peperiksaan percubaan. Kemudian selepas peperiksaan percubaan nanti pun kita akan memantau, ya, pencapaian anak-anak ini sama ada momentum mereka masih lagi tinggi ataupun momentum mereka semakin menurun sehinggalah peperiksaan SPM berjalan. Jadi itu akan kita ambil nanti melalui di dalam kad ni ada dinyatakan, ya, selepas peperiksaan percubaan ada ujian 2, ujian 3, ujian 4. Ujian-ujian ni kita akan laksanakan semasa program latih tubi, ya, latih tubi. Jadi kita akan kita akan ambil, ya, soalan-soalan percubaan daripada negeri-negeri lain, ya, pelajar jawab, kemudian cikgu marking dan markahnya kita akan catat di dalam kad ni. So daripada sini nanti anak-anak sendiri dia akan nampak, ya, momentum dia macam mana, ya, sama ada momentum mereka ni dah bersedia untuk menduduki peperiksaan ataupun belum bersedia. So bagi pihak saya, ya, saya sebagai selaku pengetua juga akan membantu guru-guru untuk melihat perkembangan anak-anak ini. Jadi bermaksud, ya, kita mengharapkan, ya,
agar sasaran sekolah yang ditetapkan dalam peperiksaan SPM ini kita mampu untuk mencapai 2.27. Tapi ini sebenarnya sasaran awal ya, sebab kita tak boleh buat sasaran yang tepat kerana peperiksaan SPM 2020 kita tak tahu lagi. Jadi insyaAllah ya, selepas peperiksaan keluar nanti kita akan ubah ya ETR untuk ETR GPS sekolah ini. Mungkin kita cuba untuk mendapatkan sasaran GPS bawah 2.0 ya, dapat 1.99 pun dah alhamdulillah. Tapi kita akan cuba ya, kita akan cuba dan kita akan sentiasa memantau. Okey, begitu juga dengan sasaran pelajar yang mendapat A ya. Peringkat awal ni berdasarkan kepada sasaran tahun lepas ya. Bermaksud ETR yang kita tetapkan ni berpandukan kepada sasaran tahun 2020. Kita ambil balik ya. Kita akan revise balik selepas ini. Jadi sasaran pelajar yang kita targetkan untuk mendapat straight A seramai 39 orang. 2 daripadanya kita sasarkan untuk mendapat A+, ya. Jadi kita mengharapkan ya, sasaran awal ini hanyalah sebagai angka permulaan. Dan kita tak naklah sampai SPM nanti ini yang kita nak. Ya, ini yang kita nak capai setakat 39. Ya, kita harapkan ya sepanjang tahun ini ya, melalui penilaian yang kita buat ya, melalui program yang dilaksanakan oleh sekolah, program yang dilaksanakan oleh panitia dan juga guru-guru mata pelajaran ya, membantu anak-anak dalam mata pelajaran masing-masing. Kita mengharapkan agar bilangan yang mendapat A ni bukan 39, tetapi kalau boleh lebih daripada itu. Ya, kalau dapat lebih daripada 50% daripada batch Mayor ni mampu untuk mendapat straight A, saya pasti batch Mayor mampu mencipta sejarah untuk SAB ya. Cemerlang di peringkat SPM, bukan saja di peringkat wilayah persekutuan tetapi di peringkat kebangsaan ya. Jadi saya mengharapkan ya kepada tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa, berilah sokongan ya kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa memberi motivasi kepada mereka dan pastikan kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ya kekal 100% ya, sebab itu penting ya, kehadiran sangat penting ya. Kerana kalau mereka tak hadir, sudah pasti mereka akan miss masa pelajaran pada hari tersebut ya. Jadi galakkan, sokongan, panduan ya, bantuan ya. Kemudian sentiasa mengikut perkembangan anak-anak ya. InsyaAllah ya, anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan melakar kejayaan di dalam peperiksaan SPM ini ya, insyaAllah ya. Saya selaku pengetua dan juga guru-guru saya akan sentiasa berusaha membantu dan juga akan melaksanakan program yang telah kami tetapkan untuk program kecemerlangan. Dan juga kita juga tak lupa ya memberi ucapan terima kasih kepada pihak PIBG yang sentiasa memberi sokongan, bantuan terutamanya dari segi kewangan untuk kita melaksanakan program yang bakal berlangsung sepanjang tahun ini demi kecemerlangan anak-anak batch Mayor dalam peperiksaan SPM hujung tahun ini. Jadi kita sama-sama mendoakan ya agar anak-anak kita, urusan mereka, tugas mereka untuk menuntut ilmu setiap hari dipermudahkan dan anak-anak batch Mayor ini sentiasa dilindungi terutamanya daripada jangkitan COVID ini ya. Jadi sama-sama kita doakan. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengetua di atas kesudian beliau untuk memberi ucapan perasmian bagi Majlis Pelancaran Mayor Vision SPM bagi tahun 2021. Majlis pada hari ini akan teruskan lagi dengan bacaan ikrar oleh batch Mayor 2021 daripada setiap kelas tingkatan 5. Dengan ini, majlis mempersilakan. Bahawasanya saya berikrar dan berjanji kepada ibu bapa dan guru-guru akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik, sosial dan kurikulum. Saya sedar dan lapang fitrah. Saya mesti belajar dengan tekun, terancang dan sistematik, memberi sempurna tumpuan di dalam kelas, menggunakan semua tugas yang diberikan dan bersedia untuk semua ujian dan peperiksaan, membuat latihan, mempelbagikan kaedah pembelajaran dan menyertai program kurikulum sekolah. Saya berazam akan sentiasa mengingati Tuhan, menyayangi diri, ibu bapa dan guru-guru untuk mendapat keberkatan dalam perjuangan ini. Saya juga berjanji akan menjaga nama baik dan imej sekolah ketika berada di dalam dan luar sekolah, serta berusaha mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik, sosial dan kurikulum. Bahawasanya saya berikrar dan berjanji kepada ibu bapa dan guru-guru akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik, sosial dan kurikulum. Saya sedar dengan lapang fitrah saya mesti belajar dengan tekun, terancang dan sistematik, memberi sepenuh tumpuan di dalam kelas, menyempurnakan semua tugas yang diberikan dan bersedia untuk semua ujian dan peperiksaan, membuat latihan, mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan menyertai program kurikulum sekolah. Saya berazam akan sentiasa mengingati Tuhan, menyayangi diri, ibu bapa dan guru-guru untuk mendapat keberkatan dalam perjuangan ini. Saya juga berjanji akan menjaga nama baik dan imej sekolah ketika berada di dalam dan luar sekolah, serta berusaha mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik, sosial dan kurikulum.
bahawasanya saya berikrar dan berjanji kepada ibu bapa dan guru-guru akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik, sahsiah dan co-curriculum. Saya sedar dengan nafas ikrar saya mesti belajar dengan tekun, terancang dan sistematik, memberi sepenuh tumpuan di dalam kelas, menyempurnakan semua tugas yang diberikan dan bersedia untuk semua ujian dan peperiksaan, membuat latihan, memperbagaikan kaedah pembelajaran dan menyertai program co-curriculum sekolah. Saya berazam akan sentiasa menyurati Tuhan, menyayangi diri, ibu bapa dan guru-guru untuk mendapat keberkatan dalam perjuangan ini. Saya juga berjanji akan menjaga nama baik dan imej sekolah ketika berada di dalam dan luar sekolah, serta berusaha mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik, sahsiah dan co-curriculum. Bahawasanya saya berikrar dan berjanji kepada ibu bapa dan guru-guru akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik, sahsiah dan co-curriculum. Saya sedar dengan lafaz ikrar saya mesti belajar dengan tekun, terancang dan sistematik, memberi sepenuh tumpuan di dalam kelas, menyempurnakan semua tugas yang diberikan dan bersedia untuk semua ujian dan peperiksaan, membuat latihan, memperbagaikan kaedah pembelajaran dan menyertai program kurikulum sekolah. Saya berazam akan sentiasa mengingati Tuhan, menyayangi diri, ibu bapa dan guru-guru untuk mendapat keberkatan dalam perjuangan ini. Saya juga berjanji akan menjaga nama baik dan imej sekolah ketika berada di dalam dan luar sekolah, serta berusaha mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik, sahsiah dan co-curriculum. Bahawasanya saya berikrar dan berjanji kepada ibu bapa dan guru-guru akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik, sahsiah dan co-curriculum. Saya sedar dengan lafaz ikrar saya mesti belajar
kurikulum sekolah. Saya berazam akan sentiasa mengingati Tuhan, menyayangi diri, ibu bapa dan guru-guru untuk mendapat keberkatan dalam perjuangan ini. Saya juga berjanji akan menjaga nama baik dan imej sekolah ketika berada di dalam dan luar sekolah, serta berusaha mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik, sosial dan kurikulum. Action. Bahawasanya saya berikrar dan berjanji kepada ibu bapa dan guru-guru akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik, sosial dan kurikulum. Saya sedar dengan nafas ikrar saya mesti belajar dengan tekun, terancang dan sistematik, memberi sepenuh tumpuan di dalam kelas, menyempurnakan semua tugas yang diberikan dan bersedia untuk semua ujian dan pemeriksaan. Membuat latihan, mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan menyertai program kurikulum sekolah.